buka semula pintu masing-masing semalam demi mengurangkan penularan COVID-19. 99% daripadanya terletak di daerah metropolitan Seoul. Semalam, 45 kes yang dikaitkan dengan sebuah kelompok jangkitan baru dilaporkan di sebuah gereja di pinggir Seoul. Para padri mengadakan mesyuarat di gereja itu pada minggu lalu. Amerika Syarikat pula sedang cuba membendung kemarahan yang kian memuncak berhubung pembunuhan seorang lelaki kulit hitam yang tidak bersenjata, George Floyd, ketika ditahan para pegawai polis kulit putih. Bantahan telah berlarutan selama 8 malam walaupun Presiden Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan ketenteraan. Sekurang-kurangnya 17,000 askar telah dikerahkan di 28 wilayah termasuk Washington. Puluhan ribu orang mengadakan bantahan secara aman pada waktu siang di bandar-bandar utama Amerika. Namun sebilangannya bertukar ganas menjelang malam dengan perbuatan merusuh dan menjarah. Ini meskipun 40 buah bandar termasuk Washington DC, New York dan Los Angeles melaksanakan perintah berkurung. Ia berlaku ketika 1,600 askar dikerahkan ke kawasan Washington DC. Pihak polis cuba mengawal bantahan tersebut dengan gas pemedih mata dan peluru getah. Para penunjuk perasaan mahukan kesemua 4 pegawai polis yang terlibat dalam pembunuhan George Floyd ditangkap. Sejauh ini, hanya seorang saja yang didakwa atas tuduhan membunuh. Para penunjuk perasaan dan para pengkritik mahukan dakwaan yang lebih berat dikenakan. Di India, sekitar 100,000 orang dipindahkan dari kawasan pantai barat wilayah Maharashtra dan Gujarat menjelang ketibaan taufan Nisarga. Taufan hebat itu mula membadai kawasan pantai bandar Alibag petang tadi. Alibag terletak sekitar 100 km dari bandar Mumbai yang mempunyai lebih 20 juta penduduk. Mujur tidak seperti yang diramalkan sebelum ini, taufan tersebut tidak bergerak ke arah pusat keuangan India itu. Nisarga sekencang 120 km sejam merupakan taufan kedua melanda India dalam masa kurang 2 minggu. Sebelum ini, taufan Amphan membadai wilayah Bengal Barat, meragut nyawa hampir 100 orang. Seorang pengurus sumber manusia di sebuah anak syarikat Hyflux dituduh menerima rasuah. Di Hong Kong, sabun-sabun dari puluhan hotel dikitar semula untuk kegunaan golongan susah. Laporannya selepas ini. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Pemerintah akan membenarkan pembukaan semula prasekolah dan sekolah secara selamat mulai 2 Jun. Prasekolah akan dibuka secara berperingkat supaya kanak-kanak kecil boleh dijaga dengan selamat. Pusat-pusat jagaan pelajar juga akan dibuka sepenuhnya. Kohort pelajar tahun akhir di sekolah rendah dan menengah akan bersekolah setiap hari, sementara pelajar-pelajar lain akan berselang-seli antara pembelajaran di rumah HBL dan di sekolah. Tidak lebih daripada separuh jumlah pelajar maktab rendah dan institut milenia seharusnya berada di sekolah pada satu-satu masa. Para pelajar institusi pengajian tinggi mesti menghadiri kuliah secara dalam talian dan hanya kembali ke kampus untuk sesi praktikal dan makmal. Semua kaki tangan dan pelajar harus memakai pelitup atau pelindung muka apabila berada di sekolah atau di kampus. Aktiviti-aktiviti kokurikulum dan pengayaan tidak akan disambung semula. Langkah-langkah pengurusan selamat mesti dipatuhi di sekolah-sekolah. Ini termasuk pemeriksaan suhu badan setiap hari dan mengelakkan interaksi antara pelajar daripada kelas-kelas yang berbeza. Kita harus meneruskan amalan-amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19. Duduk di rumah seberapa boleh dan pakai pelitup apabila keluar. Amalkan jarak selamat dan kebersihan diri yang baik. Gunakan safe entry di mana saja ia dilaksanakan. Apabila menaiki pengangkutan awam, elakkan daripada berbual dengan penumpang lain
atau membuat panggilan menggunakan telefon bimbit. Bantu kami melindungi anda. Apabila keadaan terus terkawal, kita boleh memulakan semula lebih banyak aktiviti secara berperingkat. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19. Duduk di rumah dan berhibur. Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. Laporan saham, kebanyakan bursa di Asia Tenggara mencatat kenaikan hari ini menyusuli pembukaan semula kegiatan ekonomi rantau ini selepas sukatan ketat bagi membendung penularan COVID-19. Di Singapura, indeks ST naik hampir 89 mata. Seorang pengurus sumber manusia di sebuah anak syarikat firma rawatan air Hyflux dituduh menerima rasuah. Ku Chen Yi, 36 tahun, didakwa menerima rasuah $7,000 antara Ogos hingga Disember 2018. Pendakwaan terhadapnya dilakukan sehari selepas Hyflux dan para pengarahnya disoal siasat berhubung kesalahan tadbir urus korporat. Pihak berkuasa menyiasat Hyflux sekiranya ada kesilapan dalam pendedahan Hyflux mengenai projek air dan tenaga bersepadu Tuas Spring serta tidak mematuhi piawaian perakaunan antara tahun 2011 hingga 2018. Para pelabur Hyflux telah meminta agar dibentuk sebuah lembaga pengarah baru. Seorang doktor gigi dijatuhi hukuman penjara 46 minggu hari ini kerana menipu lebih $18,000 subsidi di bawah Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat atau CHAS. Teo Eugene, 36 tahun yang pernah bekerja di klinik Phoenix Dental Surgery membuat 25 tuntutan CHAS antara Ogos 2014 hingga Oktober 2015. Namun lebih separuh daripada sekitar $31,500 wang yang diberikan adalah untuk prosedur pergigian yang tidak dilakukan Teo. 35 lagi tuduhan terhadapnya turut dipertimbangkan. Menjelang Hari Alam Sekitar Sedunia pada Jumaat ini, hotel-hotel 5 bintang di Hong Kong turut serta dalam satu kempen membantu golongan gelandangan dengan kerjasama sebuah pertubuhan bukan pemerintah NGO agar sabun tangan tidak terbuang. Ditubuhkan pada tahun 2012, Soap Cycling mengumpulkan buku-buku sabun dari lebih 80 buah hotel di Hong Kong. NGO itu bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Mandarin Oriental Hong Kong yang menyumbangkan buku-buku sabun kepadanya setiap bulan. Kesemua sabun itu dikitar semula sebelum disertakan ke dalam kit kebersihan diri bersama dengan pelitup dan cecair pembasmi kuman. Kit-kit tersebut kemudian diagihkan kepada para gelandangan dan golongan berpendapatan rendah di Hong Kong dan beberapa negara serantau dengan bantuan badan-badan amal tempatan. Sukan lumba kereta Formula One. Musim baru F1 kali ini akan dimulakan bulan depan dengan jadual baru 8 perlumbaan bakal diadakan di negara-negara Eropah. Austria bakal menjadi tuan rumah 2 perlumbaan sulung F1 2020 dengan Grand Prix Austria pada 5 Julai, diikuti oleh Grand Prix Styria pada 12 Julai. Grand Prix Hungary akan menyusul pada 19 Julai sebelum F1 dijadualkan di litar Silverstone pada 2 Ogos untuk Grand Prix Britain. Ini akan diikuti oleh Grand Prix ulang
ulang tahun ke-70 F1 pada 9 Ogos. Perlumbaan pertama F1 telah diadakan di Silverstone pada 1950. Spanyol kemudian bakal menjadi tuan rumah perlumbaan F1 seterusnya pada 16 Ogos sebelum Grand Prix Belgium pada 30 Ogos dan Itali pada 6 September. Kesemua perlumbaan F1 itu akan diadakan tanpa kehadiran